sometimes kita nak faham juga adakah work-life balance ni perlu dan penting untuk setiap orang yang bekerja. Saya lebih pentingkan work-life balance. Saya tak nak stres-stres macam tu. Kita orang nak ketenangan. Kenapa sering berlaku juga konflik antara bos dengan Gen Z ni? Gen Z ni lantang. So macam bos diorang ni maybe orang lama. So macam orang lama dia bagi je tanpa bagi tahu specifically. Okay, so jadi realiti sebenarnya selepas kerja ni apakah yang berlaku? Sebenarnya dia kontra, dia lain daripada apa yang kita expect. So jangan mengharapkan lah macam Millennial yang buat dia orang tu anxiety lah. Zaman kita orang dulu, perkataan anxiety tu tak wujud. Kan? sebenarnya anxiety ni semua orang ada. Ada time kita relax, ada time kita kena push lebih. Dan Gen Z lain, Gen Z ni dia cepat adapt dengan teknologi, lepas tu dia lagi berani set boundary, lepas tu dengan menjaga work-life balance juga. Selamat datang ke Sembang Gebang Ultimate, tempat cerita jadi lau semua jadi legit. Bersama Arif K, host kita steady, dengan millennials vibes Zati Rahman ready. Masuk pula Gen Z, fresh dengan energi, dan ini yang real talk no filter lagi. Dari santai jadi deep, dari gelak jadi fakta. Sembang biasa-biasa tapi isi luar jangka. Ini bukan sekadar sembang kosong semata. Bila Gebang jadi real talk, bila Gebang jadi real talk. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Sembang Gebang Ultimate. Okay, ni adalah satu show baru kita dekat Dasar 3D punya YouTube. So hari ni kita terus shortcut. Hari ni saya bawakan 4 orang panel ataupun team yang untuk saya nak ajak borak lah. Tapi yang sebelum ni perasaan yang kita ada 2 orang yang kat tengah ni daripada Sembang Gebang. So cuma kali ni kita lagi nak nak borak lagi banyak lagi benda dengan topik yang kita ada. Ni kita membawakan 2 orang lagi, iaitu saya sendiri, Arif K, dan kita ada Zati. Hai. Dan yang tengah 2 ni kita ada Denny. Apa nama? Denny. Dan yang tengah kita ada Ariel. Okay, so guys, untuk episod baru, episod first ni, kita nak terus borak satu topik yang mungkin lagi dekat dengan kita, iaitu tentang dunia pekerjaan. So tajuk topik kita untuk minggu ni adalah siapa lagi faham dunia kerja? Adakah geng zaman millennial ataupun zaman sekarang ni, iaitu Gen Z? So jadi sebelum kita start perbincangan kita Kita kena gaduh-gaduh ke? Ini dah gelak-gelak lah. Gelak Syah. Okay guys, jangan lupa like, follow and subscribe YouTube Lensa 3D. Kita ada bawakan segmen-segmen Sembang Gebang, Sembang Rabung. Sembang Rabung yang menarik untuk korang semua. Saksikan full episod dekat sana, okay? Okay, jom kita ke segmen yang kedua. Let's go. Okay, kita back ke segmen yang kedua, iaitu sekarang ni work-life balance kan dah menjadi satu benda sometimes macam keperluan. Sometimes kita nak faham juga adakah work-life balance ni perlu dan penting untuk setiap orang yang bekerja. Jadi kat sini saya nak mulakan soalan saya lah tentang work-life balance ni. Saya nak tanya kepada wakil Gen Z, Kenapa Gen Z sekarang ni menekankan sangat tentang work-life balance dalam pekerjaan? Sebab sebenarnya kita orang lagi pentingkan mental, lepas tu masa bersama keluarga, lepas tu macam aktiviti luar lah, luar dari kerja. So tak naklah macam setiap masa asyik kerja, pagi petang setiap malam kerja je. Macam budaya lama kan, dia orang kan asyik macam pentingkan kerja lagi daripada benda-benda luar semua tu kan. Macam dia orang cepat burn out lah. So kita orang tak nak macam tu. Kita orang nak ketenangan. Okay, tapi adakah work-life balance tu dia macam realistik ke dengan dunia kita sekarang ni? Maksudnya mungkin tak semua orang dia rasa work-life balance tu okey untuk dia. Ada orang jenis yang gila kerja. Oh tu diri sendirilah. Tapi kalau saya lah, saya lebih pentingkan work-life balance. Saya tak nak stres-stres macam tu. Tak minat lah. Realistik lah sebab sekarang kan macam stres lah kan. Nak cari duit semua tu. Tapi dalam cari duit tu kenalah jaga kesihatan mental juga. Tak naklah macam
Setiap masa je kerja, bosan nak hidup, memang tak hidup. Kita bukan robot tu. Cerita lah. Faham? Faham. Lah. Okay, mungkin sebab life balance ni dia bergantung kepada mungkin jenis kerja ataupun jenis company tu punya apa bisnes yang dia buat. Mungkin ada sometimes sesuai lah untuk life balance, ada time tu tak sesuai. So bila tak sesuai tu mungkin time tu lah dia cari staff yang muda-muda ataupun yang kuat kerja, tapi yang tua-tua macam biasa je. Kalau zaman saya dulu tak rasa pun buat life balance tu, sebab kita orang rasa macam kita orang banyak buat kerja lebih tapi income-nya macam tu. Itu saya dululah rasalah benda tu, rasa macam overwork. Bila work life balance sekarang ni mungkin dia macam balance lah dari segi kerja, lepas tu ada life yang sendiri. Tapi bezanya orang yang dulu dia kerja lama, dia kerja banyak tu sebab dia nak cari duit lebih. So dia ada pros and cons kat situ lah. Okay, tak apa. So untuk yang part kedua saya nak tanya pula dari segi wakil daripada millennial. Okay. Kita bukan millennial saya kan tengah. Tengah-tengah? Okay. Boleh. Lepas Z dah habis kan? Alfa. Oh, Y lah kot. Y ke Z. Okay. Apa expectation sebenarnya untuk seorang majikan tu kepada pekerja muda Gen Z ni? Okay. Sebab saya pun dikelilingi dengan warga-warga millennial dan bekerja juga dengan Gen Z. So, nak share sikit macam majikan ni. Tanya aku. Okay, majikan ni of course dia akan rasa Gen Z ni lagi semangat, lagi bertenaga. Sebab diorang tak ada komitmen yang terlalu berat macam orang yang dah kahwin, yang millennial mostly dah kahwin, dah ada komitmen yang lebih berat. So, majikan expect diorang boleh bekerja lebih masa, boleh gunakan diorang punya kudrat dengan lebih. Okay, itulah bagi saya majikan punya expectation dekat Gen Z. Tapi saya faham Gen Z ni pun ada perangai dia jugalah. Saya tak cakap, tapi saya juga sama je. Saya pun ada perangai macam tu juga. Okay, tapi apa expectation pekerja muda tu pula dekat majikan? Macam tadi, majikan dia rasa dia nak ni sebab nak guna tenaga semua kan. Daripada pekerja muda pula, apa expectation orang dekat majikan? Okay, kalau macam pekerja muda ataupun Gen Z ni pula, nanti kalau salah tolong betulkan mungkin korang ada pendapat korang. Gen Z ni pula dia lebih macam nak gaji, tetap dia money is the king. Okay, dorang fikirkan duit, kalau gaji tu setimpal dengan kerja dorang, so okay. Terutamanya nak work-life balance lah yang macam tadi Fah cakap. So work-life balance and gaji pun setimpal dengan kerja dia buat. So rasanya tak ada masalah. Cuma yelah, mungkin millennial dengan Gen Z cara berfikir lah kot yang beza. Okay, jadi kat situ maksudnya antara majikan dengan pekerja baru ni kita boleh nampak diorang ni macam ada kontra pemikiran. So kenapa sering berlaku juga konflik antara bos dengan Gen Z ni? Kalau kita tengok sekarang kat konten-konten pun banyak orang akan relate kan dengan Gen Z punya isu apa semua. So kenapa menjadi Gen Z ni lantang kot, betul tak? Yes, Gen Z ni lantang. So macam bos diorang ni maybe orang lama pun, yelah, saya pun bukan pernah bekerja dan masih bekerja juga dengan orang-orang lama. Diorang punya cara pun memang bagi je. Macam Gen Z ni pula dia prefer macam nak tahu benda tu flow, direction kerja tu macam mana. So macam orang lama dia bagi je tanpa bagi tahu specifically apa yang Gen Z ni nak kena buat macam tu. Diorang kan tak tahu, diorang macam boleh je nak buat. Tapi ya. Okay, saya faham dulu punya situasi mana bos-bos ni dia suka macam bagi satu task tapi dia minta staff tu kata usaha sendiri untuk mencari kebaikan tu. Ada pros and cons dia juga. Okay, tak apa, kita faham. Mungkin kalau orang yang dah ada pengalaman dia tahulah macam mana nak buat. Untuk yang baru ni kita kenalah juga bagi tunjuk ajar at the first place kan. Okay, yang ketiga lah soalan saya untuk Mr. Danny kita.
ni tentang pekerjaan pertama lah, realiti kerja pertama. Mungkin dia ni boleh share apa dia punya expectation bila first dapat pekerjaan pertama tu. Kerjaan pertama first work experience lah. Macam saya dulu daripada intern masuk ke dunia pekerjaan ni, dia macam kejut sikit lah. Sebab saya ambil course yang lain daripada belajar. Sebagai contoh, saya ambil IT tapi bekerja in multimedia. So itu agaklah kontra lah, lain lah. So apa yang saya mengharapkan masa tu adalah support daripada team. So ada team yang tolong tunjuk ajar kita orang, saya. And then saya pun masa first masuk kerja tu adalah terbayang sikit lah. Kerja ni teratur. So kalau macam belajar in IT, bekerja in IT. So kerja tu semua berkaitan dengan IT. Betul lah. Okay, so jadi realiti sebenarnya selepas dah masuk kerja tu sebenarnya dia kontra, dia lain daripada apa yang kita expect. So jangan mengharapkan lah macam jangan expect macam dapat kerja ni, so kena buat kerja ni. Alah nanti kalau macam kau kerja awak kerja sebagai kontraktor, nanti guna juga mission photostat macam tu lah, macam tu. So jadinya adakah memang selalunya first pekerjaan ni akan jadi satu benda yang mencabar? Ya, betul. Untuk first task dia akan jadi mencabar lah, sebab Ya, daripada zaman belajar nak beralih ke zaman pekerjaan tu memang lain lah. Okay, saya rasa semuanya memberikan satu opinion yang sangat saya rasa menarik dan best. Tapi kita nak panjangkan lagi discussion tu, mungkin kita nak melawan masing-masing punya opini tadi lah. Alright, jom let's go kita ke next segment selepas ni. Stay tune. Alright, okay, kembali kita ke dalam segmen 3 dalam podcast Sembang Gebang Ultimate. Okay, untuk dalam segmen yang kita ketiga ni, kita nak soal jawab lagi lah dengan kita punya panel, kita punya gang kita hari ni berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu dunia pekerjaan kepada Gen Z dan millennial ni. So tadi dekat Ariel pasal work life balance tadi kan. Okay, kalau anda katalah sekarang ni walaupun Gen Z ataupun semua orang dah mengadaptkan work life balance tu, tapi still juga akan ada orang yang macam dia burn out dengan kerja dia, dengan pekerjaan dia. So apa lagi sebab reason dia? Maybe kalau banyak je sebab, antaranya maybe environment toxic ke, ataupun pressure daripada senior dekat situ ke, bos ke, macam tu lah. Kalau macam orang dulu, budaya lama dulu kan, dia orang macam tak ada work life balance sebab dia orang lagi pentingkan nak tingkat ke jawatan, nak naik jawatan lah, macam tu. Dia nak tunjuk kat bos yang dia orang suka buat kerja semua tu kan. Lepas tu dia orang macam tunjuk lah yang buat OT semua lama-lama sampai malam. Kalau Gen Z ni biasa, kebanyakan saya baca dan saya nampak lah dia orang macam tak pentingkan semula tu. Dia orang lagi pentingkan nak live je. Kiranya macam, ya macam siapa Zati cakap tadi, kita orang nak gaji je. Memang betul pun, kita orang nak gaji. Kiranya tapi kerja siap, ikut deal semua. Tapi gaji masuk macam tu. Tak adalah macam nak pressure lebih-lebih dekat kerja. Mungkin apa soalan kau tadi, Arif tadi? Kenapa still burn out Maybe sebab tu lah, pressure daripada orang atas lah. Panel lain ada soalan nak tanya? Maksudnya Gen Z tak boleh pressure lah. Boleh nak pressure. Dia dah pressure guys. Gen Z boleh je pressure, tapi jangan macam lebih-lebih. Maksudnya kita orang dah bagi apa yang kau nak kan. Kita orang dah bagi dah apa yang diminta. Macam tu. Tapi macam maybe macam mana?
Speak up sikit. Pressure lebih-lebih tu bye-bye lah. Inilah. kita orang akan cari company yang Kita orang kena tak jilat bos. Kita orang fikirkan mental kita orang je. Kita orang tak berjilat-jilat semua ni. So kalau macam over-over nak tekan-tekan kita orang tu, caw lu lah, gerak lu. Jangan nekan-nekan. Asal kerja kita orang siap, kena dengan apa yang korang nak tu, bos-bos nak tu, settle lah kan. Macam tu. So, dia nak cakap yang Arif suka jilat bos. Biasanya benda ni dia suka jilat bos. Dia orang nak jawatan tu dia jilat-jilat bos. Kita orang tak. Kita orang asal dapat duit, asal dapat gaji, berat. Okay. Mana ada jilat bos? Kita bekerja start daripada bawah. Kita kalau ikut pengalaman saya ambil masa yang sangat lama untuk nak capai satu tahap yang mungkin macam sekarang. Kalau nak tahu orang yang jilat bos ni, dia capai benda tu awal. Betul. Ikut je. Saya. Okay, taklah. Okay. Alright. Okay, berkaitan dengan expectation majikan tadi lah dengan pekerja Z. Kalau pekerja tu kurang, orang kata apa, kemahiran atau skill, kenapa syarikat sometimes tak invest untuk bawa staff tu atau tim tu untuk pergi training? Kalau sebab majikan mengharapkan staff tu untuk something bagi lebih ataupun menggunakan tenaga dia apa semua kan. Itu salah majikan. Serius. Kalau contoh lah, based on pengalaman Zati sendiri, majikan akan support kita. You nak belajar Excel ke, you nak belajar Canva ke, dia hantar. So, kalau yang dapat majikan macam tu, korang caw je. Tapi ada setengah majikan dia merasakan macam you should have the skill masa masuk kerja. Masa masuk. Okay, mungkin salah, boleh jadi salah dekat pekerja baru tu sendiri. Kalau dekat resume dia dah, ataupun time interview dia dah claim awal, saya boleh pakai Canva, and of course lah bos kat situ dah expect kat situ dah yang dia boleh. So setimpal lah dengan gaji yang bos bagi. So time kerja tiba-tiba dia cakap saya reti sampai sini je lah bos, saya dah understand. So tak boleh salahkan Gen Z sangat lah kot yang part tu. So betul tu. Ada dua part yang mana Kan kena take note jugalah. staff tu sendiri pun dia kena jujur lah. Setakat mana dan semua yang ni. Kalau dia rasa dia kurang, Sebab nak kejar duit je, dia claim je semua kat situ. Tapi sampai-sampai kerja, apa pun tak nak. apa pun tak ada, and then dia salahkan Majikan pula majikan. tak ajar. Toxic environment. So agak penting untuk setiap orang kalau sebelum nak cari kerja baru, untuk at least ada satu skills baru ataupun yang lain lah yang kena belajar sendiri ataupun ada inisiatif untuk belajar lah supaya boleh. Kalau itulah cara kalau nak demand lebih sikit. Nak tambah sikit pasal yang tadi tu. Tambah banyak sikit. Tambah banyak sikit. Nak tambah sikit pasal tadi. Boleh je nak pressure Gen. Oh, dia balik ke yang tadi lagi. Boleh, tapi gaji kena Setimpal lah. sama lah dengan apa yang pressure ni. Kalau macam pressure buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. Tapi gaji macam gitu je. Maksudnya pressure tu disebabkan buat kerja yang sama ke atau buat kerja baru? Tak adalah macam buat kerja lain daripada skop kerja. Ataupun macam lebih-lebih bagi kerja. Padahal macam tu lah. Asal gaji sama dengan kerja tu kita orang okey. Tak ada hal pressure lah. Tapi macam mana nak macam mana nak valuekan kerja tu dengan harga tu? No. Ini tak ada dalam skrip. Itu nanti betul. Tapi letak cari apply kerja ke apa ya. Okey, tak apa, kita yang untuk part ketiga untuk Dedi. Okey, betul ke fresh grad yang baru habis belajar ni diorang kena try apa-apa jenis pekerjaan tanpa memilih? Betul. Kalau kita tengok ekonomi sekarang ni dengan environment di luar kita sekarang ni, cuba je apa-apa kerja. You nak jadi Grab ke, awak nak jadi tukang ambil makan, order makan ke apa ke, cuba je. Sebab
setiap kerjaan tu dia ada cabaran dia yang lain-lain, ada benda yang something yang kita tak belajar. So dari situ juga diorang boleh explore lah pekerjaan diorang ataupun ilmu untuk diorang sendiri. Pengalaman kan. Pengalaman lah. Si tak cobek nak pilih kas kerja. Tak, asal dapat kerja. Asal dapat kerja, dapat duit, okey. Kalau kita tengok sekarang pun dekat TikTok tu ramai juga apa nama? Life host. Gen Z jadi live host. Walaupun dia orang ada degree ke apa, dia orang still jadi life host sebab banyak tahu gitu, banyak tahu. Selagi mana di situ ada duit, selagi itulah ada Gen Z. Okay, satu soalan. Siapa lagi memilih kerja? Gen Z ke millennial? Memilih kerja. Memilih. Tapi disebabkan apa memilih kerja? Kalau ya. Gen Z. Sebab diorang tengok diorang tak kenal dengan jiwa ke apa, caw. Memilih kerja ke memilih environment? Memilih environment. Ada memilih. Ada sesetengah orang dia selesa dengan keadaan leisure, ada yang selesa dengan keadaan yang Tak masuk office. from home. Okay. Lagi? Can haja. Okay. Tadi pasal Daniel kan, masuk kerja tapi dalam bidang yang lain. Benda tu sekali lagi lah, patut ke? Kalau Daniel mungkin Daniel boleh accept sebab Daniel rasa mungkin Daniel boleh belajar benda baru. Tapi untuk yang lain ni, adakah diorang kena terima ataupun diorang kena macam buat satu decision untuk takkan aku nak tukar bidang. Pada saya lah, cuba je selagi mana yang mampu. Kalau boleh jangan terlalu mengharapkan sangat kepada company lah. Itu masing-masing sepatutnya ada inisiatif sendiri untuk belajar sendiri. So dari situ juga diorang boleh belajar ataupun explore benda yang diorang tak tahu. Tapi bagi saya tak suka sangat macam tu sebab kita dah belajar tinggi-tinggi benda ni kan. Contoh saya dah belajar tinggi-tinggi graphic design. Tiba-tiba kena buat IT. Macam tak kena lah, tak sesuai lah macam tu. Ikut orang jugalah. Kalau orang tu boleh terima, okey. Kalau orang tak boleh terima, gerak je lah kan. Apa-apa cawa. Kita akan drag lagi ke next segment. Kita tambah lagi. Okay, so kita break kejap. Kita sambungkan live segment untuk kita conclude everything yang kita borakkan hari ni, okay? Stay tune. Okay, kita kembali ke dalam segmen yang terakhir dalam podcast Sembang Gebang Ultimate. Kita dah, tajuk kita tadi pasal work life balance antara bukan work life balance, siapa lagi faham dunia kerja antara Gen Z dengan millennial. So tadi kita dah bincang, kita dah borak apa semua tadi tu. Sekarang ni Melan dia macam nak conclude dan kita nak tahu juga apa keadaan dekat luar yang bercakap juga tentang dua generasi ni lah, especially dalam dunia kerja ataupun yang selain daripada dunia kerja. So tadi kita nak sambung tadi sikit lah yang pasal pekerjaan tukar bidang. Ni saya nak kongsi pengalaman saya sendiri. Saya belajar bidang engineering. Tapi ni kita terus lompat sekarang, saya dah masuk dalam bidang boleh kata media lah. So kat situ pun dia punya berlaku lompat kerja, lompat bidang dekat zaman saya. Laut jauh. Tapi transition dia kat tengah-tengah tu IT. So saya tak boleh lompat daripada engineering terus ke media. Tak ada company yang macam boleh. Dia macam tak ada transition tau. So saya kena saya tiba kan. Macam siapa boleh saudara ke apa kan. Kita dia biasanya kerja tak ada kabel. So saya terpaksa lompat ke dalam bidang IT. Sebab IT tu dah ada relate sikit dengan engineering, elektronik apa semua tu. So bila dekat IT tu lah baru saya belajar pasal website. Bukanlah pasal website baru belajar, tapi yang graphic design pun semua tu adalah satu tempat yang saya boleh apply. Padahal sebelum ni dah buat je, cuma tak ada tempat yang boleh apply. So bila ada apply tu, lepas dah dekat situ dah ada kerja sikit, barulah boleh lompat ke marketing punya part. Dia barulah ke media. So itu proses. Dia tak boleh terus jump lah. Tapi saya bawa pengalaman sendiri jugalah sepanjang perjalanan tu sampailah ke tahap sekarang ni. So itu perjalanan dia kalau tukar bidang lah. Worth it.
Dia kalau dapat balik ke, macam mana kata, nak kata worth it, tapi pengalaman tu ada. So Tak rasa menyesal lah. dia tak boleh patah balik. Kalau you patah balik, you balik ke zero balik. Untuk masa umur sekarang ni dah tak sesuai nak patah balik. Tak ada ke rasa menyesal macam ruginya aku tak engineer dari dulu. Sebab dulu dah rasa dah kerja engineering tu, yang rasa tak sesuai. Sebab kerja engineering 6 hari seminggu. And then kena standby all the time sebab bermain dengan orang kata apa, benda yang lagi kritikal. Engineering ni macam ada isu ke ada problem, kena pergi site. So benda tu saya rasa tak sesuai lah. Saya dah try banyak kali. Itu faktor dia adalah saya rasa benda tu tak sesuai. Maksudnya saya dah cuba dah. So minat dalaman tu adalah kepada media punya part lah. Benda tu lah. Tu punca lah. So itu pengalaman saya lah. Tadi kalau dia ni kata nak tukar kerja tu kan. So benda tu berlaku. Kiranya berbaloi lah. Kalau rasa tu atas diri lah. Kalau rasa benda tu yang korang nak, korang achieve lah. Untuk masing-masing lah. Sedih lah. Okay, mungkin ada pengalaman lain yang boleh cerita yang nak relatekan dengan dunia kerja masing-masing? Tak ada pengalaman tapi lebih pada nak tanya sikit lah. Okay? Dan lenting. Backup. Tak orang baran. Kita berbalik kepada topik asal kita lah. Siapa lagi faham dunia kerja? So nak tanya lah, betul ke Gen Z ni dia selalu claim diri diorang anxiety? Sikit-sikit. Saya rasa diorang tak claim. Maybe millennial yang buat diorang tu anxiety lah. Hey, tapi zaman kita orang dulu, perkataan anxiety tu tak wujud. Dia mungkin Siapa suruh korang macam siapa suruh korang macam acah-acah nak kuat mental last-last berat sendiri macam tu. dia mungkin macam Okay. Kalau kita orang bukannya manja ke apa, tapi kita orang ada self boundary sendiri lah. Kiranya macam siapa suruh korang rasa korang tu hebat sangat. Macam tu. Tapi adakah korang rasa good attitude untuk sikit-sikit anxiety? Taklah, rasanya tak semua orang macam tu. Saya pun tak ada lah jumpa semua Gen Z yang kerja anxiety je kerja, baik balik rumah duduk tak payah kerja macam tu lah. Ikut kata orang jugalah, ada orang yang claim anxiety tu sebab dia orang malas nak buat kerja ke apa. Dia orang macam tu lah, ikut kata orang lah. So at least dia orang mengaku. Tak mengaku, tapi korang tu macam Asal-asal je. Saya jawab lah. Dia macam ni, sebenarnya anxiety ni semua orang ada. Baik millennials ke, Gen X ke, ataupun boomer sekalipun, semua orang ada. Dia dulu tu, anxiety tu apa? anxiety tu dia macam dia takut berlebihan. Getaran. Gemuruh. Dia ada jenis yang macam tangan bergetar. Bergetar. Bukan. Bergetar. Bergetar. Anxiety. Ada yang jenis muntah ataupun kemurungan, duduk seorang-seorang. anxiety tu dia terlebih thinking lah. Dia macam terlebih thinking sampai membuatkan efek kerja ke efek. Ada banyak lah efek dia. So sebab tu lah macam kadang orang claim dia anxiety sebab dia tak nak bekerja lebih, tak nak buat kerja berlebihan macam tu lah. Kalau macam Gen Z ni dia kalau kita tahulah diorang ni sejenis yang outspoken. So di situlah millennials ke atau Gen Z gen-gen yang lain di situlah diorang nampak Gen Z ni. Sebab diorang tak boleh control anxiety tu. Bukan. Boleh. Diorang ni pandai untuk bercakap, meluahkan macam tu lah. Tapi kau dia boleh control. Dan boleh control. Macam aku anxiety lah. Tak ada. Habis kuat, DP dia hilang. DP WhatsApp dia hilang. Itu sendiri, preference sendiri. Itu semua. Itu privacy Tak ada lah. kaitan dengan anxiety ke apa. Ni mesti gaduh, baru gaduh je. Saya tengok orang lain, kawan-kawan yang muda-muda. Dah tu dia tak minat lah tak DP. Kenapa? Gaduh. Kat situ dia pilih accept kot. Dia pilih member dia je. Betul. Untuk lantak kau lah. Yelah. Asal nak tengok-tengok macam tu. Sebab dia berkait dengan social media. Sebab zaman millennial dulu,
bersungguh-sungguh nak main social media. So semua Benda tu semua benda nak tunjuk. Facebook semua benda tunjuk. Sebab tu DP tak hilang. Tapi Gen Z lahir-lahir dah ada benda tu kan. Dia rasa macam benda tu tak sama rasa dia macam kita orang yang adapt banyak jenis MySpace, Friendster semua tu. Maybe time tu daripada kosong, korang kan time kecil-kecil kan main sawah ke. Macam semua ada. So bila dapat gadget semua tu, korang nak explore lebih. Macam tu kita orang lain-lain dari gadget. Tak adalah, maksudnya ada juga kita orang macam, kita orang tak adalah macam Jet Alpha. Kita orang ni hidup juga macam korang. Cumanya korang tu terlebih nak hidup macam kita orang macam tu. Macam tu lah, sebab tu korang macam asyik nak Gen Z ni, Gen Z ni, Gen Z tu, Gen Z ni. Semua tak puas hati tu lah. Belum lagi TikTok. Apa biar netizen. Belum backup. Aduh. Saya padat dah stres, tak nak tekan-tekan. Shaking pula. Kita orang tak macam tu. Kita orang ni bagi apa yang kita orang rasa. Tak adalah nak cakap korang macam, tapi korang memang macam tu lah. Okay, ada tengok kat ni dekat tracks tak? Editing yang berkait dengan isu ni. Ada. Diorang Okay, saya ada satu soalan lah. Kenapa korang ni, millennials ni, macam nak terkejar-kejarkan OT semua, nak kejar-kejarkan jawatan, suka jilat bos. Lepas tu last berout sendiri. Lepas tu kadang-kadang lepaskan kat rumah ke apa macam tu. Kenapa macam tu? Kenapa tak fikir nak jaga mental sendiri ke? kita fikir masa depan. Fikir anak bini, kita fikir yang ke depan. So kalau tak jilat bos, saya nak hidup. Kalau tak OT, lebih. Itu adalah satu cara kita orang nak elakkan tekanan. Kita orang tertekan dari segi macam zaman kita orang rasa kita orang dah bila dah kahwin dia kena ada rumah, kena ada si pandai, kena ada tu, kena ada ni. So benda tu yang membuatkan kita rasa kita kena cari duit lebih. Cari duit lebih. Itulah yang mengakibatkan orang kerja tak berhenti tu. Lepas tu lalas mental. Lalai mental. Tapi ada juga yang bercerai. Itu Yalah, so itu social media. lepas tu ada kes pukul bini. Itu faktor kewangan lah yang jadi masalah punca utama. At least kalau benda tu dah settle, mungkin masalah lain. Tapi in the first place, benda tu lah. So macam kita orang dah kena fikir dah. So sebenarnya nak cakap pressure tu datang daripada kerja lah. Disebabkan korang over kerja lah. Pressure bukan datang daripada kerja, datang daripada luar. Benda yang keperluan yang kita nak kejar. So kita terpaksa bekerja Kerja lebih. dan terpaksa mencari duit. Itulah kerja. Cuba kalau kat luar tak ada pun tak apa-apa, tak kerja sangat, apa biasa lah. Korang lagi prefer, Korang beli kopi je. Hello. kita orang ada komitmen juga nak bayar rumah semua. Kereta. Wifi. Apple. Beli markah. Asal boleh hidup, asal boleh minum matcha kan. Macam lah. Macam lele. Okay, saya ada satu soalan lah. Korang lagi prefer, lagi satu. Korang lagi prefer macam OT sampai malam untuk cari duit ataupun dua kerja? Maksudnya pagi kerja lain, petang kerja lain. Sebab korang kan nak cari duit. Korang kan tadi macam korang cakap, korang lebih pentingkan pekerjaan semua untuk bayar ni, bayar tu, stres. Untuk zaman umur macam kita orang dah dapat satu orang kata pendapatan yang cukup. Jadi kita komit dari segi masa je lah dekat company tu. Sebab level kita orang dah macam dulu masa muda-muda memang kita kena kejar kerja sebab nak cepat naik, nak cepat dapat pengalaman. Tapi bila dah sampai satu umur yang mungkin dah 30 ke atas ni, mostly dah ada satu posisi kerja yang okey, stable dari segi gaji. So apa yang korang kena buat adalah commit kat company untuk deliver apa benda yang company tu request lah. Sebab sometimes ada time kita relax, ada time kita kena push lebih. So kita plus minus lah. Yes tu. Tapi untuk yang dah ada family ni memang tak okey lah untuk kerja je 24 jam. So dia pun kena fikir masa untuk rehat. Biasanya malam tu kalau boleh tak nak fikir dah pasal kerja. Weekend pun kalau boleh betul-betul tak nak kerja dah. Tu untuk level orang yang mungkin dia dah
susun dia dah stablekan life dia. Untuk orang yang tengah struggle mungkin bawah 30 ni, mungkin banyak kerja lah, banyak masa yang dia akan sacrifice. Tapi tak apa lah, sebab tak ada komitmen lagi, tak ada sembang lagi. Betul kot dulu, sampai tu kerja. Tapi yang pasti lepas umur 30, tenaga tu memang tak sama lah dengan umur 20-an. Tenaga legend. So kena sihat lah, Kena fit. kena follow Acu. Acu fitness. Okay, Jatuh, ada lagi tambahan? Anything daripada... Okay, ni last lah daripada ChatGPT. Ni soalan... Okay, soalan general lah. Pasal Melinda dengan Jay-Z tadi. Mana yang lebih baik? Okay. Lepas Jay-Z ni kata, dua-dua, kan? Tak ada yang lebih baik. Dua-dua sama, masing-masing ada kelebihan dan Ego masing-masing ada kelebihan investasi. Contoh dia millennial, orang ni yang lama-lama, orang lama dia macam lebih tahan tekanan. Lepas tu dia adapt dengan sistem yang lama. Lepas tu dia pula banyak pengalaman handle kerja secara manual dan juga dengan situasi corporate culture. Ni zaman dulu lah, bos baru masuk office pakai seluar besar kan. Sebelum zaman dulu lah. Dan Jay-Z lain. Jay-Z ni dia cepat adapt dengan teknologi. Lepas tu dia lagi berani set boundary. Lepas tu dengan menjaga work-life balance tu lah. Itu memang jelas lah dekat Jay-Z. Memang dia lebihkan penting benda tu. So kesimpulan dia, Gen Z pun akan merasa millennial juga one day. Ucap. Sebenarnya Gen Z dah rasa dulu. And millennial pun dah rasa Gen Z. So rasa kamu macam lah. Ya, ada pros and cons masing. Gen X tu Gen X dia. Gen apa-apa yang ada topik okay. kan. So okay, itu sahaja untuk episod kita kali ni. Kosong Kita mengharapkan topik perbincangan ni ada info, ada mesej yang boleh disampaikan kat semua. Dan juga kalau korang, you guys semua ada pendapat masing-masing, boleh komen dekat bawah. So Zati, promote social media. Okay guys, jangan lupa like, follow and subscribe YouTube Dansa 3D. Kita bawakan perkembangan menarik tentang segmen-segmen masyarakat. Ada segmen pasal kerja, mungkin pas ni pasal provider ke, pasal Lelaki tu ataupun perempuan ke. Stay tuned, okay? Dari santai jadi deep, dari gelap jadi fakta. Sembang biasa-biasa tapi isi luar jangka. Ini bukan sekarang sembang kosong semata. Bila geban jadi real talk.